Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia, sihat walafiat bersama dengan keluarga. Apa khabar saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Hafiz Wan Basirun, begitu juga dengan saudara Hafiz Nim, saudara Yusuf Awang. Doa saya anda semua sihat-sihat walafiat ya. Saudara Anwar Jubin, saudara Zamari LC. Selamat malam bersama dengan saya, menemani saya untuk melabun ya saudara. Ayah Ngoh, apa khabar? Ni mesti orang Perak ni kalau Ayah Ngoh ni ataupun orang Pahang. Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin. Begitu juga dengan Oping Temu. Yakin saya Oping Temu ni mesti dari Sarawak. Saudara Alan Haji Din, apa khabar orang Kelang? Doa saya Kelang berbahagia. Jangan lupa rojak di bawah jambatan tu ya, Alan. Saudara Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, Osman. Begitu juga dengan Syarul Azam dari Kota Baru. Kalau Kota Baru tu makan apa nasi serati apa ke. Saudara Roslan Makno, saudara Kamal Awang, saudara Norma Wan dari Johor. Puan Norma, insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita boleh ketemu nanti bila saya bertandang ke negeri Johor Darul apa? Darul Ustaz Zim, saudara ZMK Makmur, saudara Zaid, saudara Acik Warisan, Syed Alwi, Syed Osman. Begitu juga dengan saudara Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Puan Nur Maria, Waalaikumsalam. Daud Abdul Razak, saudara Bakat Ahmad, terima kasih atas doa dan nasihat kepada saya. Saudara Abdullah Hamid Razak, saudara Fuad Rahman, apa khabar cikgu? Saya cerita saudara Fuad Rahman ni dulu pernah bersama dengan saya bertugas di Usaha Melayu sebelum beliau berhijrah ke TV3. Sekarang ni beliau tinggal di Subang Jaya. Saudara Fuad makan apa lah malam ni? Saudara Raja Kuala Krai, apa khabar? Saudara Samsul Abu Hassan, Muhammad Khairi. Mungkin abang nak balik nanti rasanya. Saudara Mazlan Lan, Haji Azhar Abdul Manaf, Salihin Qadirun, Nuraidah Kamarudin, Syaili dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan pada malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang apa yang terjadi pada negara kita pada hari ini. Sesuai dengan laporan daripada sahabat kita saudara Rio daripada Universiti Malaya. Menurut laporan saudara Rio dari Universiti Malaya, ini adalah hari yang ke 679. Sudah 679 hari bumi kita ini dicengah oleh virus corona. Hari ini hari Rabu 26 Januari. Dan tiba-tiba saja nampak gayanya saudara, jangkitan virus corona naik mendadak. Semalam dia naik 4,066. Hari ini 4,744. Artinya hari ini sudah 4,744 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan jumlah terkumpul adalah 2,844,969 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam kematian dilaporkan sejumlah 16 orang. Jadi saudara, saya seringkali berpesan, jagalah kesihatan anda, jaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan, tak payahlah nak keluar rumah dan sebagainya. Pastikan saudara melakukan penjarakan sosial. Saya lihat nampak gayanya ada peningkatan yang begitu ketara tentang virus corona ini saudara. Saya tengok seram Kerana kalau kita ikut apa yang dilaporkan oleh saudara Rio dari Universiti Malaya, jumlah jangkitan hari ini 4,744. Artinya untuk bulan Januari ini, jumlah keseluruhan untuk bulan ini adalah 83,763 orang. Saudara, itulah keadaannya. Terima kasih saudara Rio dan semoga saudara menjaga kesihatan diri kita. Saudara, baik. Kita masuk sesi e-commerce. Minta izin, jangan marah saya saudara. Carilah rezeki yang halal, berniaga. Perniagaan itu adalah yang terbaik dalam usaha mencari rezeki. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Nuraidah Kamarudin. Data COVID itu sahih ke? Saya terima daripada saudara Rio. Rasanya daripada Universiti Malaya itu takkanlah tak sahih saudara. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.
Ini kita masuk bab bab e-commerce. Bagi saudara yang mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar untuk mewawarkan produk saudara. Kerana bagi saya, inilah caranya saya boleh membantu anda untuk mewawarkan. Kalau anda ada produk, tapi janganlah untuk bandar dan sebagainya, tak sesuai lah saudara. Al-Azhar sekarang ni sibuk dengan haruman setangi bakurnya, begitu juga dengan wangian parfum daripada Arab, serta ada pula lagi buah tamar. Dia minat dengan Timur Tengah. Buah tamar ada kepelbagaian jenis. Saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar juga. Iaitu produk terbarunya adalah gula O. Gula O ini adalah untuk kesihatan, itu gula tanpa kalori. Dalam makan minuman saudara, letak saja dalam 1-2 renjisan, maka manislah minuman anda. Itu untuk menjaga kesihatan, saudara. Bagi anda kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Azhar ni disebut ni dah nombor telefon dia. Nombor telefon dia 011330412441. Itu Al-Azhar. Bagi Siti Farehah 017-711-4300. Kalau saudara nak mewawarkan produk saudara, ni hari raya dah dekat ni, bulan puasa dah dekat, mungkin saudara ada produk saudara, produk berupa makanan yang boleh dijual, yang tahan lama saudara. Begitu juga kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, jadikan lauk, kita makan dengan kanji ataupun porridge, saudara. Cukup dengan dendeng manis saja, dah rasa kenyang lah kita makan porridge itu, saudara. Dan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, ini untuk Lembah Kelang saja, mau memesan buah-buahan, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Itu Syauqi, saudara, untuk mendapat bekalan buah-buahan cherry, anggur, buah lai, buah apple, limau, dan semuanya grade AAA yang manis-manis, saudara. Harganya di bawah pasaran, dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, tentulah Popiah Sirih Lady Maria. Ini Popiah Sirih Lady Maria ni, macam saya katakanlah, kita makan mengasyikkan. tak terasa habis balang, saudara. Dia rasanya pedas, rangup dan manis. Saudara nak merasai nikmatnya Popiah Sirih Lady Maria, hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Okey saudara, usai e-commerce, seperti biasa saudara, kita masuk sedikit tentang naluri kehidupan. Yang ini saya agak minta saudara bersabar, kerana ini adalah tulisan yang saya temui daripada blog Datuk Rahman Bakar. Dan tulisan ini dicatatkan oleh Ustaz Allahyarham, Ustaz Arifin Ilham. Beliau telah pun kembali ke rahmatullah seminggu yang lalu. Kata catatan Allahyarham, cerdasnya orang yang beriman adalah yang mampu mengolah hidupnya yang sesat. Hidupnya yang sesaat, yang sekejap, untuk hidup yang panjang. Hidup bukan untuk hidup, katanya, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Itu tulisan daripada Allahyarham Ustaz Arifin Ilham. Katanya kita jangan takut kepada kematian. Jangan mencari mati pula tu. Jangan lupakan mati. Tapi kita harus rindukan kematian. Kerana kematian adalah pintu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati bukanlah akhir cerita dalam hidup, tetapi kematian itu adalah awal cerita sebenarnya. Maka sambutlah kematian dengan penuh ketakwaan. Hendaknya kita selalu menjaga 7 sunnah yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu 7 sunnah. Apa 7 sunnah itu? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa melakukan tahajud. Kerana kemuliaan seseorang mukmin terletak pada tahajudnya. Jadi kemuliaan seseorang mukmin kita ni saudara terletak pada tahajudnya. Kedua, kita harus membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum kita melihat dunia, sebaiknya mata kita membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga, jangan tinggalkan masjid, terutama waktu subuh. Sebelum melangkah ke mana pun, langkahkan kaki ke masjid. Kerana masjid merupakan pusat keberkahan. Bukan kerana panggilan muazzin, tetapi panggilan Allah SWT yang memanggil orang-orang beriman untuk memakmurkan
Masjid Allah. Keempat, jagalah solat duha, kerana kunci rezeki terletak pada solat duha. Kelima, jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah dan malaikat selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam, jaga wudu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba-Nya yang berwudu. Dan ketujuh, amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi pada kita kerana dosa-dosa kita akan dijauhkan oleh Allah SWT. 3 doa ni janganlah kita lupakan dalam sujud. Bila kita sujud, kita minta kalau boleh diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bila kita mintalah agar kita diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Dan ketiga, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Itu adalah merupakan coretan daripada Allahyarham Ustaz Arifin Ilham. Saya minta kita sama-sama mendengar ceritanya. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Ustaz Arifin Ilham yang telah pun meninggalkan kita lewat seminggu yang lalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham Ustaz Arifin. Ya, saudara? Baik, saudara. Kita masuk mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibil. Katanya, seni yang baik adalah yang merangkumi tangan, kepala dan hati secara bersama. Jadi kalau kita mengukir, buat seni, seni lukisan, apa karya saja, ia adalah yang baik kerana ia merangkumi tangan kita, kepala dan hati. Kepala itu mana fikiran. Itulah mutiara kata daripada Cikgu Hibil. Terima kasih Saudara Hibil atas kiriman mutiara kata yang cukup indah untuk perkongsian kita bersama. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang sebenarnya pekerja RM10,000. Dapat tak dapat saya harus menyuarakan. Biarlah mereka bosan mendengar suara saya. Bagi saya harus menyuarakan suara rakyat. Ini kehendak rakyat. Rakyat yang begitu terkesan, yang amat mengharapkan agar mereka faham sebenarnya kehidupan yang sukar dialami oleh rakyat. Mengharapkan kalau dapat wang RM10,000 ini dikeluarkan daripada tabung mereka, maka bolehlah mereka memulakan kehidupan. Ini keadaan. Dan kita juga berharap agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau mereka berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Ya, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah segalanya semakin celaru. Saudara, segala-galanya dah sekali nampak makin celaru. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan segalanya semakin celaru, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Relax, tenangkan fikiran, saudara. Sebab Pak Nazil melalui buku-bukunya, buku pantunnya, saudara boleh layari halaman Pak Nazil Hashim Muhammad dalam Maya, saudara. Banyak buku-buku terbitan beliau, boleh kita hayati bersama. Kepada Pak Nazil, terima kasih tiap-tiap hari hantar kiriman pantun kepada saya untuk berkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, dalam kereta ke Tanah Merah, kurma sebutir berbuka puasa. Mabuk cinta perkara lumrah, tapi segelintir mabuk puasa. Ini yang Pak Nazil kadang dia hot sikit lah. Kalau mabuk cinta ni biasalah, alam remaja dan sebagainya, perkara biasa. Orang tua pun bercinta juga saya. Tapi segelintir yang mabuk puasa, itu yang bermasalah. Katanya lagi, Pak Mustafa pergi ke Sungai, kemudian ke Bagan, membeli setangi. Kriteria apa yang dia guna pakai? Prestasi menteri mendadak tinggi. Dia mempersoalkan apa kriterianya, apa SOP-nya, apa KPI-nya. Katanya bahawa prestasi menteri kononnya mendadak tinggi. Katanya, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup tinggi sindirannya. Saya juga tidak lupa, semalam tak ada, hari ini dihantar, itu kiriman saudara Nordin Malik, anak muda daripada Perak Tengah. Beliau sekarang sibuk sekarang ni mengendalikan mereka yang mendaftar. Masih ada lagi peluang saudara untuk menyertai latihan pertanian di iGrow, iaitu di kawasan Perak Tengah selama 3 bulan saudara. 3 bulan berkhusus saudara mendapat sijil dan sebagainya. Dan sepanjang 3 bulan itu makan percuma, tempat tinggal percuma dan pendidikan percuma. Tidak ada bayaran dikenakan. Saudara boleh berhubungi dengan saudara ini Nordin Malik di iGrow di kawasan Perak Tengah. Datang sendiri pun tak apa. Tapi last call-nya adalah pada 7 Februari.
Saudara ya. Baik saudara, kata Saudara Nordin, cantik sungguh Cikgu Zaitun, sejak dulu tiada tandingan. Kadang-kadang tiada pantun, sibuk membetul banyak kepincangan. Jadi dia memberi penjelasan kenapa semalam tak ada pantun. Kadang-kadang tu dia kata tak ada pantun, dia kata sebab dia sibuk membetulkan banyak kepincangan. Katanya lagi, angin kencang datang ribut, nampak hitam lagi pekat. Jentera kerajaan kelam kabut akibat pemimpin tidak sepakat. Ini yang dia khawatirkan, ini yang kita khawatirkan. Kalau jentera kerajaan jadi kelam kabut tu tak ada masalah, tak ada sebab. Puncanya adalah kerana pemimpin tidak sepakat. Itu keadaannya. Terima kasih Saudara Nordin Malik, Saudara Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bernilai bagi saya. Saudara, usai pantun, usai mutara kata, usai naluri kehidupan, kita masuk sedikit, iaitu tentang gedung ilmu. Saya katakan ini gedung ilmu, ini adalah bicara hati pemimpin terdahulu yang amat mengharapkan. Dan sekarang ni kita dalam proses untuk menilai calon mana yang harus kita pilih di pilihan raya negeri Johor. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, pemimpin itu harus tidak bersikap cuai, bukan pemimpin cuai. Kerana dalam memimpin ianya cuai, menjalankan tugas berlalai-lalai. Kalau dia buat kerja mesti lalai saudara. Janji lupa, sumpah tak pakai. Sebab sekarang ni musim kempen ni dia berjanji macam-macam lah, bersumpah itu dan ini, tapi tak pakai. Bila mereka, ini kalau kita memiliki memilih pemimpin yang cuai, hati busuk, buruk perangai, rakyat sengsara, negeri kusut masai. Kalau kita memiliki pemimpin sebegitu, maka negerinya kusut masai, silang sengketa tidak selesai. Jadi kalau rakyat bersengketa dan sebagainya, tak ada penyelesaiannya. Dijadikan pemimpin tidaklah sesuai. Dijadikan tua, aib terburai. Kalau kita lantik mereka sebagai ketua, maka terburai aibnya. Dijadikan induk, umat meragai, meragam. Dijadikan tiang, patah terkulai. Kalau dijadikan tiang orang macam ni pun tak dapat nak kita bersandar, saudara, patah terkulai. Dijadikan tudung, tidak menyampai. Kalau kita ambil macam selendang, tudung, tak kesampaian, saudara. Negeri rosak, rakyat bertikai. Itu kata-kata culipan yang dilontarkan oleh pemimpin terdahulu, mengharapkan pemimpin bangsa kita untuk hari ini dan akan datang tidak bersikap cuai. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, seperti biasa saya mesti memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ke mana-mana channel sekalipun, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kalau saudara gunakan Amir Hijaz Pen, terus masuk 1%, tak ada masalah. Tapi kalau saudara sunting, guna 10 minit, 5 minit dan sebagainya, itu masalah anda, bukan masalah saya. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan culipan, apa yang anda coretkan dalam live ini, ataupun saudara berinteraksi dalam ruangan ini, itu juga adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang komen yang anda berikan, kerana saya juga tidak mampu untuk memantau setiap komen ataupun suntingan saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya adalah untuk memberi pencerahan supaya warga kita berinformasi. Mereka yang berkesempatan bersama dengan saya mendengar apa yang saya beri pandangan ini secara ikhlas jujurnya adalah untuk memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Tak kisahlah saudara dari parti mana pun, kerana ini pencerahan politik. Sebab itu saya menyantuni semua teman-teman dalam parti-parti yang didaftarkan oleh pimpinan negara, kerajaan. Jadi semua parti-parti politik itu bagi saya adalah halal. Jadi kalau saudara daripada parti UMNO, daripada parti PAS, daripada parti DAP dan sebagainya, daripada Keadilan, daripada PBM, anda bebas untuk memilih mana-mana. Cuma saya memberi pencerahan. Kalaulah kadang-kadang nampak saya ini side ataupun memihak kepada UMNO, janganlah marah kerana saya orang UMNO. Itu saja. Bagaimanapun saya akan berusaha untuk memberi pencerahan tanpa meletakkan pilih kasih, tanpa meletakkan untuk mewawarkan kehebatan mana pemimpin. Tak ada niat saya saudara.
Bagi saya sama saja. Kalau tak betul, walaupun mereka datang daripada UMNO pun saya akan song-song. Apatah lagi kalau datang dari parti bukan UMNO. Jangan marah saudara. Tidak ada niat saudara. Dan ini pencerahan yang tiada bayaran. Anda tidak dikenakan bayaran dan saya juga tidak menerima sebarang bayaran. Saya lakukan semata-mata untuk membolehkan kita berinformasi. Saudara, yang saya perlu daripada anda cuma satu saja. Tekan like, share dan subscribe. Kalau saudara rasa ini, jangan lupa subscribe dekat apa ini Instagram juga saudara. Kadang-kadang berlaku sedikit masalah di Facebook, boleh lari kepada Instagram. Jadi saudara Navid dia tanya apa pandangan saya tentang Azam Baki. Sebab saya katakan sesuatu yang siasatan saya tak mau komen saudara. Ni cucu saya dia masuk sekejap. Okey, senyum jadi okey. Dan saya memilih untuk tidak memihak ataupun memberi pandangan yang membolehkan kita terjebak dalam pandangan yang memihak. Kerana macam isu Tan Sri Azam Baki, pihak masih lagi dalam siasatan, biarlah mereka menyiasat dan sebagainya. Bila kemukakan mahkamah, bila mahkamah membuat kenyataan, barulah kita santuni dan kita komen. Sebelum itu jangan saudara. Saya lebih senang begitulah saudara. Orang kata jangan nak menyebut orang punya masalah. Saudara, kita pun kadang-kadang ada masalah di kita juga. Cuma saya nak bagi tahu kepada saudara, prinsip pencerahan saya ini adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab tu saya agak lega sepanjang hari ini dengan semalam, walaupun saya tidak lihat ada masalah dalam Facebook, Instagram, talian ya saudara, dalam WhatsApp macam saya katakan semalam ada masalah dalam penyedia talian ini. Tapi saya melihat antara teman-teman yang berinteraksi sama sendiri memberi pandangan yang tidak pun memaki hamun. Alhamdulillah, seronok saya senyum saya baca. Ada orang ni kata begini, orang ni kata begini. Kalau dia tu menyokong PPM, dia kata begini. Yang menyokong UMNO kata begitu. Tidak ada cacian maki hamun. Inilah harapan saya, agar kita berpolitik secara matang. Tak kira lah sama ada anda anak muda ataupun yang seusia dengan saya. Anak-anak kena ingat bahawa bila anda berinteraksi, anda tak kenal siapa yang anda interaksi itu. Mungkin orang itu lebih dewasa, yang boleh anda panggil bapa. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang celupar, bahasa yang biadab, kenapa begitu? Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Saudara? Baik, hari ini semalam saya terima berita agak sedih, saudara. Rupanya saya pun tak tahulah, sebab itu saya katakan mungkin alam semakin bosan dengan manusia ini yang tak henti-henti membuat kerosakan di atas muka bumi. Akhirnya semalam berlaku di Lestari Perdana di Seri Kembangan dekat dengan Kajang sana tu, tanah itu mendap secara tiba-tiba. Dan menurut laporannya terdapat 5 buah kenderaan yang jatuh. Bila tanah itu jatuh mendap, maka kenderaan itu pun jatuh sekali. Saya tengok live, semua dapat lihat benda itu. Begitu juga saya mendengar ataupun melihat kenyataan pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, itu saudara Nur Azam Khamis. Dia kata bagaimanapun syukur tiada kemalangan jiwa berlaku. Ya, pihaknya menerima laporan sebut bahawa kejadian itu berlaku sekitar 6.38 petang semalam. Mungkin hujan saudara. Jadi saudara berhati-hati kalau kita berada di kawasan curam. Elakkanlah untuk meletakkan kenderaan kita di kawasan yang ada curam itu. Kalau tanah mendap runtuh begitu, maka berlakulah tragedi yang sedemikian. Saudara, bagi mereka yang terlibat dalam kejadian tanah mendap itu, bertabahlah. Ini dugaan yang kita tak tahu, ini musibah. Adalah kebaikan sebalik itu. Cuma saya menerima kiriman daripada saudara Saiful Azila. Dia bertanya pada saya, apakah agenda keluarga Malaysia? Apakah nak menjatuhkan ekonomi bangsa kita? Jadi kata dia minta saya beri pencerahan kerana dia khawatir anak bangsa kita esok merempat di bumi sendiri. Saya nak bagi tahu pada saudara, setiap kerajaan akan berusaha untuk memberi kebaikan kepada rakyatnya. Setiap siapa saja menjadi kerajaan. Cuma mungkin cara mereka mengolah itu yang kita lihat pada pandangan anda, pada pandangan saya, atau pada pandangan siapa saja, mungkin ini tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Tapi bagi saya merasakan setiap kerajaan itu bertanggungjawab pada warganya, kecuali pimpinan tidak lagi menghiraukan tentang untung nasib bangsanya. Saya bersetuju dengan pandangan saudara. Kalau macam saya katakan, kalau pimpinan sentiasa berbelanja, berhutang, akhirnya negara kita akan bankrupt, akan muflis. Sebab itu saya melihat juga celipan daripada Dr. Ashraf Wajdi.
Sewaktu beliau sekarang ni berada di Johor, sibuk sebagai ketua pergerakan pemuda. Jadi dia kata kemarin katanya ketika dia singgah makan di restoran Banafi Village di Johor. Banafi Village ni saya suka sebab di situ ada sup tulang merah. Di Johor satu tu aja tempatnya ada sup tulang merah, kegemaran saya saudara. Jadi dia kata sewaktu dia singgah nak makan di Banafi Village di Johor Bahru, dia kata beliau disapa oleh seorang pemuda yang nampaknya begitu emosional, merintih betapa perlunya untuk dia mengeluarkan wang simpanannya di Kepulauan Simpanan Pekerja. Saya yakin ke mana saya, Datuk Ashraf Wajidi pergi, tentulah akan ada orang yang meminta. Tapi saya nak bagi tahu, Datuk Ashraf juga tidak mempunyai kuasa. Dia cuma boleh seperti saya, melontarkan, menuntut, meminta dan sebagainya. Kalau pimpinan tak mau bagi, apa boleh kita lakukan? Kuasa di tangan mereka, saudara. Kita hanyalah ibaratkan mentimun pisau di tangan mereka. Dipotong laju pun kita kena, dipotong nipis pun kita. Itulah keadaannya, saudara. Jadi saya kadang-kadang saya rasa kecewa. Tapi saya tak akan give up sebagaimana dengan Datuk Ashraf. Beliau tidak give up. Jadi sememangnya kata Datuk Ashraf, di mana juga saya pergi, pasti ramai yang teguh dan meletakkan harapan tinggi untuk pergerakan pemuda UMNO Malaysia terus memperjuangkan nasib mereka untuk disuarakan kepada kerajaan bahawa mereka amat memerlukan pengeluaran wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000. Tapi kalau pimpinan tak mau nak dengar, apalah mampu kita lakukan, saudara. Sebab itu referendum dalam pilihan raya ini harus dinyatakan. Saya harap saudara berdiri kukuh bersama-sama dengan Dr. Shah Hafizdi dan juga pimpinan UMNO, Presiden, Timbalan Presiden, Ketua Puteri, dan perjuangan UMNO tidak berhenti. Walaupun tak dapat, kita meneruskan juga. Cuma hari ini, saudara, saya melihat ini satu perkara yang agak mengecewakan saya sendiri. Saya tak tahulah, saudara, macam mana. Kabarnya, setiap anak-anak sekolah yang mahu mendapatkan bantuan yang dijanjikan itu RM150. Ya, bukan banyak mana pun, saudara. Itu janjinya bantuan anak sekolah RM150 yang diumumkan oleh pimpinan. Rupanya dikendaki mengisi borang pula dah. Sebab itu tadi saya tengok dalam TikTok, dalam media sosial, berasaplah dikerja ni sahabat saya, saudara Datuk ini Zamir Ibrahim dari Kedah. Berasap saya. Dan argument dia betul. Dia kata dalam kelas tu dah ada dah rekod ataupun senarai, pelajar-pelajar, murid-murid yang belajar sekolah sebut, di kelas sebut dah ada. Nak isi borang buat apa lagi? Bila dah masuk sekolah dah ada isi bapa kerja apa, pendapatan berapa, anak berapa. Ini masih lagi nak bagi borang. Dan borang tu pula kabarnya kena bawa balik dan ibu bapa kena pergi pula jumpa dengan Tok Pengulu ke, Ketua Balai Polis ke, Ketua Masyarakat. Buat apa? Jadi yang ini saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zamir Ibrahim. Dia kata nampak tidak bijak Menteri Pendidikan ni. Yang meminta supaya setiap anak-anak kita yang nak dapat wang RM150 itu mesti mengisi borang. Ini apa benda ni? Ini yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Elakkan birokrasi. Tapi berlaku dalam Kementerian Pendidikan. Berlaku inilah sebagai ada birokrasi. Akhirnya bantuan yang sepatutnya dijanjikan pertama sekali ada kalanya tak dapat. Ada kalanya lambat kesampaian. Jadi janjinya buka sekolah, pelajar-pelajar dapat RM150. Ini dah kena isi borang, kena bawa balik. Ibu bapa pula sibuk nak cari kerja, nak cari pendapatan. Tertunggu-tunggu nak pergi jumpa dengan ketua, Datuk Pengulu ke, ketua kampung ke. Kena nak diisi, anak berapa orang. Semua rekod ada kat sekolah. Nak buat apa lagi? Sepatutnya macam kata Saudara Datuk Zamir Ibrahim. Dia kata kalau kelas ada 30 orang, 30 kali dengan RM150. Ada RM4,500. Biarlah cikgu tu menyampaikan. Ni nak isi lagi borang buat apa? Saya pun bersetuju dengan pandangan begitu. Dan kadang-kadang anda nampak tidak cerdiknya Kementerian Pendidikan ni. Kerana ini yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia kata dia tak nak tengok ada birokrasi. Inilah sebahagian daripada birokrasi. Itu yang saya kata kadang-kadang I cannot brain lah. Sikap diorang yang mewujudkan mesti ada borang. Dan 2 keping pula borang tu mesti diisi dan sebagainya. Geramlah Saudara Zamir Ibrahim, dia koyakkannya borang tu. Mungkin borang itu untuk anak beliau. Ya saya haraplah agar Kementerian Pendidikan lain kali nak buat satu tu fikir habis-habisan. Dan biar ada logikanya. Setiap pelajar ada rekod dia.
Kalau anak tu, anak yang pertama, atau anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ada rekodnya. Sekolah mempunyai rekod. Apakah kepada mereka tidak percaya pada rekod di sekolah? Itu masalahnya. Saya rasa sihat-sihatkanlah fikiran anda di Kementerian Pendidikan tu. Begitu juga saya melihat bagaimana berita tersiar. Sedih juga kita, iaitu bagaimana nasib yang menimpa seorang nenek tua, iaitu Puan Rohana Mahfuz. Beliau berusia 76 tahun. Ini mula-mula berita tersiar dalam Utusan Malaysia. Bagaimana dia termenung dekat tangga. Tinggal tangga saja rumah dia, kerana rumahnya dihanyutkan oleh banjir besar pada Disember lalu. Jadi dia kata dia tunggu, tak tahu macam mana. Dia pun tak tahu nak minta macam mana. Yang dijanjikan kononnya rumah dah koyuk macam tu, adalah bantuan yang akan diberikan. Tapi dia kata dia tak tahu. Kerana dia kata mereka semua tahu keadaan rumah makcik ni. Semua dah keluar dalam berita, dalam Instagram, dalam Facebook semua tu. Tapi mereka nak mahu beri bantuan, bagi aje lah. Apa masalahnya nak suruh diisi dalam internet ke, nak isi itu, nak isi ini. Menyusahkan. Ini yang dikatakan birokrasi. Jadi mungkin ketua masyarakat dalam kawasan tersebut pergi ambil senarai nama apa semua, isi bagi pihak nenek. Manalah kawan tu tahu nak guna, umur dah 76 tahun saudara. Kesian. Tertunggu-tunggulah bantuan, harap demi harap. Akhirnya bagaimanapun, alhamdulillah, ini cabaran kepada pimpinan kerajaan, sama ada kerajaan Negeri Selangor maupun kerajaan Persekutuan. Akhirnya saudara, ini cabaran apabila dermawan Ustaz Abid Liu, bila dia dengar saja melihat benda begitu, dia sendiri datang. Dia sendiri pergi ke Ulu Langat, berjumpa dengan nenek sebut. Dan dalam culipannya saya melihat dia kata, syukurlah saya dapat hadiahkan nenek Rohana Mahfuz rumah baru. Setelah rumahnya hanyut banjir, semuanya habis, cuma tinggal tangga. Dan katanya kami akan bina semula rumah sebut. Inilah cabaran. Mana tak muka pimpinan kerajaan, sama ada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Orang membantu begitu. Sepatutnya ada keinsafan. Saudara. Jadi kata Abid Liu, dia kata menangis aja makcik tu. Sejak dia jumpa, dia kata dah sebulan dah. Nenek tak tahu macam mana nak bina rumah. Dari mula hanya meluahkan rasa dan ujian hidupnya. Jadi satu saja dia kata, saya minta dengan ustaz, kata, doakanlah nenek disayang Allah dan masuk syurga. Kesian. Sedih saya baca tatapan sebut. Dari mula menangis. Hari ini ada katanya ini hari paling gembira bagi Ustaz Abid Liu kerana dapat memberi bantuan. Saya jarang menangis, tapi hari ini nak menangis juga bila melihat makcik tu. Selalu tengok, dia kata makcik tu selalu tengok dia kat TV. Malah makcik tu kata, boleh tak Ustaz jangan balik lagi, nenek nak dengar nasihat, nenek doakan saya ya. Jadi kata Ustaz Abid Liu, mak saya dah meninggal dunia. Dia kata ayah saya pun dah meninggal, saya perlukan doa nenek. Teruslah nenek doakan saya. Jadi ini keadaan saudara tentang kehidupan rakyat. Saya bila melihat benda itu, sayu hati, sedih dan marah. Sebulan tak ada apa buat apa, makcik duduk tunggu kat tangga, rumah dah tak ada, dah terbang, dah hilang tak ke mana. Aduh. Dan dia kata kami terus tengok pelan rumah, katanya, dan call kontraktor. InsyaAllah akan bina rumah baru untuk nenek. Nenek tak ada suami, anak-anak pun tak bersama dengan dia. Syukurlah adik-beradik dan jiran tetangga ramai membantu katanya. Serta masyarakat ramai membantu. Doakan agar rumah nenek ini dapat segera kami siapkan mengikut pelan asal. Inilah gambarannya saudara. Saudara Zulkaya, masalahnya tak nak bagi lah tu. Tak tahulah saya. Janji ini saya katakan janji seribu mimpi. Dan ini satu hal lagi pula tu saudara. Jadi saya melihat segala penuh kecelaruan lah sekarang ni. Sekarang ni tiba-tiba pula ada kenyataan yang dilaporkan oleh Bernama. Kalau Bernama melaporkan, itu suara resmi kerajaan. Dia melaporkan kerajaan tidak akan mengenakan sekatan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang tidak mendapat vaksin COVID-19. Itu kata Menteri Kesihatan. Saya bila tengok benda itu, saya pun pening lah. Saya kata, hantuk kepala ke dinding lah jawabnya. Sekejap kata suntik, sekejap kata tak boleh. Dia kata golongan itu tidak akan disekat seperti golongan dewasa yang tiada vaksin. Kerana program imunisasi COVID-19, kanak-kanak PIC kit ni adalah tidak wajib. Tak wajib pula dah. Bagaimanapun dia kata, dia galakkanlah ibu bapa bawa suntikan untuk anak-anak. Jadi kalau dah tak wajib, tak payahlah suntik anak-anak. Ini sekarang ni menimbulkan kerisauan bagi ibu bapa. Apakah kesan
daripada vaksin tersebut. Saya tak mahu melaporkan apa yang saya baca, dapatan saya daripada media antarabangsa, macam-macam lah saya dapat. Tapi bagi saya saya tidak mahu menggunakan halaman ini. Saya melihat bahawa sekejap kata ini, itu yang kelang kibutnya. Itu yang jadi kelang tengok pula tu. Selain daripada isu Kementerian Kesihatan, timbul pula ini memalukan saudara. Sebab apabila saya dapat laporan daripada Berita Harian, iaitu sejumlah 35 pesara hakim, termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan, bekas Hakim Besar Melaya dan balu-balu hakim yang telah mengumumkan saman terhadap kerajaan Malaysia berhubung kegagalan menetapkan kenaikan pencen dan faedah yang diterima oleh mereka sejak tahun 2015. Sekarang ni hakim pula dah saman kerajaan. Ini yang saya katakan kelang kabut ni. Kenapa benda ini tidak ditangani? Kalaulah ada sesuatu suara yang dikemukakan oleh ini, mereka hakim, iaitu dalam institusi badan kehakiman, hakim ni orang paling tinggi lah. Mereka telah bersara, memang mereka telah bersara, tetapi kebajikan mereka haruslah dipelihara. Ya, kalau ada kenaikan dan sebagainya, tak boleh beri. Ini keadaannya. Sebab biasa baca laporan tersebut, Astaghfirullahalazim. Ini mereka termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Alauddin Mat Sharif, bekas Hakim Besar Melaya Tan Sri Norma Yaakob. Jangan main-main saudara. Tan Sri Norma Yaakob ni adalah hakim yang terbaik yang saya pernah baca sepanjang waktu saya jadi wartawan dulu. Bila kes-kes yang berada depan dia, penghakimannya yang begitu bijak ya. Kemudian bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yunus, dan bekas Hakim Besar Melaya Tan Sri Haidar Muhammad Noor, dan juga 7 balu serta tanggungan. Jadi mereka bertindak selaku pelantik memfailkan saman pemula. Startlah minggu lalu di Mahkamah Tinggi menerusi Tuan Choi and Company dan Chiang and Arif dengan menamakan kerajaan Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebagai defendant pertama hingga keempat. Saudara, bila saya lihat benda begini, saya takut apabila tentulah laporan ini akan disiarkan oleh media antarabangsa. Dunia akan tertawakan Malaysia. Itu yang saya punya argument. Kenapa benda-benda begini boleh berlaku dalam negara kita yang dah 70 tahun dah merdeka? Jadi digelak, diketawakan oleh dunia luar. Look, Malaysia. The judge taking a legal action against the government. Macam mana kita nak meyakinkan pelabur kalau mereka melihat even hakim pun saman kerajaan? Ini kesan bukan main-main saudara. Sebanyak mereka melihat biasalah tu, tak dapat kenaikan gaji, tak dapat. Ini bukannya. Tapi kalau semua mereka 35 orang ni ambil tindakan undang-undang dan akan direport, akan dilaporkan oleh media antarabangsa. Ini yang saya selalu tekankan pada pimpinan. Berhati-hati dalam sesuatu isu. Jangan sampai dunia luar melihat kita, akhirnya usaha kita untuk menarik pelaburan dari luar ni akan menemui kegagalan. Bukan kita katakan kerajaan gagal, tidak. Tetapi kesan, saya melihat kesan. Saya haraplah agar pimpinan segera menyantuni masalah ini. Banyak ini perkara ni menurut preventif dia kata, ia melanggar perkara 125 dan kurang 7 Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam report itu nanti di negara luar cakap even Malaysia government doesn't follow the constitution of Malaysia. Aduh, tentulah benda itu menyakitkan hati kita. Saya dapat juga laporan bagaimana presiden negara luar menyindir negara kita. Apa nak jadi kita sekarang ni? Dulu kita tertawakan. Ada negara menteri dia bankrupt, kita gelak. Ada negara ketua menterinya bankrupt, kita ketawa. Ada negara dalam parlimen bertumbuk, kita ketawa. Dan hari ini orang mentertawakan kita. Naklah letak muka di mana, brother? Where are we going to put a face? Sebab itu saya katakan, saya letakkan perkara ini kepada pimpinan. Jadi saya haraplah masalah isu tentang ketua hakim ini kalau boleh mesti diselesaikan segera, supaya orang melihat kita menjaga kepentingan para hakim. Dalam keadaan kita bergelumang dengan masalah isu-isu kehakiman ini, tiba-tiba dalam keadaan begini berlaku. Jadi saya haraplah saudara, supaya pimpinan insaf. Jangan kita benarkan dunia luar melaporkan sesuatu yang buruk pada sistem kehakiman kita. Saudara, kesannya terlalu tinggi. Dan hari ini juga saya tengok lagi pening kepala ni. Ini kes macam mana, macam saya kata semalam tentang Genting Hong Kong,
Itu sebuah syarikat yang membuatkan kapal mewah dan sebagainya. Dalam laporan ini kenyataan daripada ahli parlimen daripada Subang, Wong Chen, kerana dia menuntut accountability pimpinan daripada 3 buah bank Malaysia kerana susulan pelaburan besar daripada dana berkaitan kerajaan berhubung keputusan memberi pinjaman tidak bercagar. Dia bagi pinjaman tidak bercagar kepada projek Genting Hong Kong yang kini menghadapi masalah kewangan. Kalaulah CEO, Presiden Genting Hong Kong ini letak jawatan, dia lari, company itu katanya, company sebut sekarang ni menanggung hutang berbilion-bilion. Dan antara ini syarikat kewangan yang membantu memberi kemudahan kewangan, itu syarikat sebut ialah Melayan Banking Berhad, Maybank. Ini bank yang banyak berurusan dengan kerajaan. Kemudian kumpulan CIMB dan RHB. Ketiga-tiga bank ini dijangka bakal menerima kesan besar kerana mereka adalah pemiutan tidak bercagar. Nak collect dari mana? Kalaulah dicagarkan kapal tu, bolehlah ambil dijual kapal tu. Ini tidak. Selalunya kita kalau pinjaman mesti ada cagaran. Ini yang tidak bercagar. Dan kabarnya ini pemiutan tidak bercagar utama Genting Hong Kong dengan jumlah pinjaman pinjamannya saja saudara adalah 600 juta USD. Iaitu bersama dengan 2.51 bilion. Ini terbongkar lagi sekarang ni saudara, lepas satu-satu negara kita sekarang ni. Itu kata dia sebagaimana yang dilaporkan oleh Akhbar The Straits Times di Singapura. Wong Chen menegaskan kebanyakan pelabur utama dalam bank-bank ini adalah institusi yang mengurus simpanan pembayar cukai Malaysia. Tiga-tiga bank ini kebanyakannya adalah terdiri daripada pelabur-pelabur daripada kalangan tempatan. Mengikut rekod pegangan saham setakat 31 Disember tahun lalu, pelabur terbesar Maybank ialah Amanah Saham Bumiputera. Saya kira kepala. Itu melalui Amanah Trustee Berhad dengan pegangan sebanyak 34.1% dan diikuti kumpulan wang simpanan pekerja EPF sebanyak 12.94% dan permodalan nasional Berhad PNB sebanyak 7.9%. Ini 3 penyumbang terbesar untuk Maybank. Sementara itu pemegang saham terbesar dalam CIMB yang memberi dana pinjaman kepada projek tersebut ialah Khazanah Nasional dengan pegangan 25.7%, diikuti KWSP lagi EPF itu 15.3% dan PNB 11.8% serta kumpulan wang persaraan yang diperbadankan KUAP 6.3%. Bagi RHB pula, institusi awam yang punya pegangan saham terbesar termasuklah KWSP sebanyak 42.3%, PNB 6.1% dan KUAP 5.89%. So, jadi kedudukan kita yang melabur dengan bank-bank ini juga agak memanglah kalau nak ikutkan bukanlah jumlah besar yang dimiliki oleh EPF. Tak besar mana pun sebab kumpulan wang simpanan pekerja punya wang yang begitu besar itu sebanyak lebih daripada 900 bilion. Tetapi bagi saya sudah mula terbuka. Sedikit demi sedikit sudah mula terdedah. Itu yang katakan dulu. Tahun lepas saya dah bercakap seharusnya diadakan satu kajian, satu siasatan siapa yang menjaga dana-dana pelaburan milik KWSP, ke mana wang-wang itu dilaburkan. Sebab nampak susah sangat kita bila kita nak keluar duit susah, tapi ke mana pergi? Apakah KWSP tidak mempunyai kecairan, maka diujurkan jawapan itu dan sebagainya. Saya pun tak tahu. Ini keadaan saya, aduh, berasap pada. Satu lagi, ni ada lagi pula ni tentang Touch and Go. Dah kelang kabut lah saya. Sebab bernama pula melaporkan Touch and Go akan melancarkan besi baru. Kad yang punya keupayaan untuk menggunakan teknologi komunikasi medan dekat NFC dalam beberapa minggu akan datang. Selepas saya tak tahu RIFD tu yang akhirnya Perdana Menteri campur tangan, tiba ada pula dia akan mengedarkan kad baru. Kalau kad baru kena belilah. Duit rakyat lagi saudara. Jadi saya dalam waktu yang sama terdapat laporan menyebut pembayaran menggunakan Touch and Go tetap akan dihentikan kalau RFID ini terlaksana. Jadi ini keadaannya sekarang saudara. Touch and Go bermasalah.
Dah elok-elok, sistem dah ada. Nak buat apa yang baru? Kau kononnya untuk kebaikan, supaya masuk ke tol tu laju je dibukanya. Kita tak perlukan itu semua alasan lah. Rakyat dah begitu, dah mesra dengan Touch 'n Go. Kena ingat saya, Touch 'n Go sekeping tu, dia bukan kosong. Dalam Touch 'n Go tu, setidak-tidaknya ada wang milik rakyat yang dimasuk, yang tersimpan. Ada yang RM5, ada RM10, ada RM20, ada RM100. Kerana mereka kadang-kadang sebab nak membuat tambah nilai tu kadang susah. Terpaksa pergi ke petrol station. Sebab dekat Touch 'n Go, dekat tol tak boleh lagi dah. Dulu boleh bayar tunai ataupun boleh ditambah nilai. Tak ada dah sekarang. Dan bila tambah nilai pula tu, ada pula dia punya tax. Jadi ini keadaannya yang saya katakan, suasana yang menyusahkan rakyat. Saudara. Dan ini dah mula terdedah. Satu lagi. Tu saya kata kelang kibut lah jadinya. Bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah menahan 2 orang pegawai tertinggi berhubung dengan pembelian atau bekalan kapal tempur pesisir pantai. Katanya, tapi tak tahulah, biarlah SPRM nyiasat. Yang saya melaporkan, saya memberi laporan yang di atas sajalah. Katanya kedua-dua mereka ini terlibatlah adanya permasalahan. Nak kata melakukan rasuah tak tahu lagi. Ya, saudara, ada permasalahan dengan syarikat dari luar negara. Nilai kontrak itu tinggi. Bukan sikit, saudara, berbilion-bilion duit rakyat. Saudara, bukan sikit. Difahamkan penahan itu, SPRM dah mula menemui petunjuk baru untuk terus melakukan siasatan terhadap kontrak perolehan 6 kapal Littoral Combat Ship SCS yang dilaksanakan oleh Boustead Naval Shipyard. Saudara, kata Pesuruhjaya itu, projek itu bernilai, nilai projeknya adalah 9.128 bilion. 9.12 bilion. Kapal tak sampai lagi, duit dah digunakan. Jadi kita mengharapkan agar biarlah SPRM lakukan siasatan. Sebab itu saya kata sekarang ni, kalau boleh dedah, kita dedahkan habis-habisan. Biarlah kita melakukan pembersihan. Kali ini tak ada lagi nak ding-dong, nak selamat orang tu. No, tak payah. Cukup dah. Banyak sangat. Dan saya sekarang ni cuma malam tadi saya berbual dengan teman-teman saya daripada Pipo, daripada Tambun, daripada Pulau Langkawi. Mereka menghubungi saya. Kami berbual, cuma saya kata betul juga. Sebenarnya saya, tiap-tiap kementerian dia ada mempunyai pegawai penguatkuasa. JPJ, Jabatan Pengangkut Jalan, ada dia punya pegawai penguatkuasa yang boleh mengeluarkan saman. Kalau taksi kereta itu tidak membayar cukai dan sebagainya, salah letak dan sebagainya, bawa kereta yang tak menentu, itu tugas pegawai di JPJ. Bandaraya pun ada juga pegawai penguatkuasanya, saudara. Kalau salah parking, boleh disaman. Tak bayar parking, boleh disaman. Kalau rumah saudara terlebih pula dia punya awning, boleh disaman. Kalau buka gerai tepi jalan, boleh dia angkut segala makanannya. Itu ada pegawai penguatkuasa. Ya, diwujudkan oleh bandaraya ataupun majlis bandaran. Jabatan Agama Islam pun ada juga penguatkuasanya. Itu yang kita dapat tahu, tangkap ni, kaluat sana, kaluat sini, ada pegawai penguatkuasanya. Kementerian Kesihatan pun ada pegawai penguatkuasanya. Kalau tak pakai, tak ikut SOP, boleh disaman. Itulah yang tadi yang saman Datuk Najib itu dah kena RM1,700 tu adalah pegawai penguatkuasa dari Kementerian Kesihatan. Yang saman waktu UMNO mengadakan perhimpunan di PWTC, katanya RM10,000 adalah daripada pegawai penguatkuasa Kementerian Kesihatan yang mempunyai kuasa untuk menyaman dan mengambil tindakan undang-undang. Cuma yang kita hairan sekarang ni, macam mana dalam soal bahasa. Sebab bahasa Melayu kita ni ada dalam undang-undang. Saya ingat lagi waktu saya jadi wartawan dulu, kalau saya salah menyebut perkataan-perkataan itu, maka Dewan Bahasa berhak untuk menyaman. Kenapa Dewan Bahasa tidak mewujudkan pegawai penguatkuasanya untuk menguatkuasakan perundangan, undang-undang berhubung dengan soal bahasa? Jadi kalau wakil rakyat bercakap dekat parlimen terbulu-bulu, boleh disaman. Kerana dia gagal untuk menterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini soal kita punya sovereignty, ini soal yang menyangkut maruah kita.
Saya lihat di negara Indonesia, semua rakyat dia tak ambil kisahlah daripada orang putih ke, daripada Belanda ke, daripada Cina ke, daripada India ke, begitu ramai pelbagai keturunan, mereka menggunakan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Di Singapura, Perdana Menterinya sendiri bila dia berucap untuk sempena hari perayaan, hari sambutan kemerdekaan Singapura, dia berucap menggunakan bahasa rasmi negara tersebut, itu dalam bahasa Melayu. Kenapa kita di Malaysia ini tidak mahu menguatkuasakan undang-undang? Ada undang-undang soal bahasa sahaja. Kalau papan tanda di sepanjang jalan itu salah bahasanya, maka boleh disaman. Jadi kenapa dia orang bahasa tak nak mengujurkan pegawainya? Janganlah duduk, dia kata duduk mengangkang aja, duduk dekat pejabat. Fikirkan. Walaupun orang bahasa ini duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi atau Kementerian Pendidikan, kemukakanlah cadangan bahawa dia orang bahasa mahu mewujudkan sejumlah beberapa orang minta supaya kerajaan meluluskan peruntukan agar ada pegawai penguat kuasa undang-undang dalam soal bahasa. Ini cerita sebab ini serius dah. Sebab ini kita lihat macam mana pejuang-pejuang bahasa, saya tengoklah pena ke, gapena ke, berjuang soal bahasa, tapi tak kesampaian kerana penguatkuasaan undang-undang tak ada. Tak tahulah ada ke tak ada, tapi tak ada tindakan. Sepatutnya siapa salah boleh bawa ke muka pengadilan. Ada dia punya klosa-klosanya. Itu keadaannya. Saya haraplah agar teman-teman saya yang berada di dalam bahasa dan pustaka memikirkan perkara ini. Ya, saudara? Nah, okey. Kita masuk pula lah bahagian politik lah, saudara. Tentang kedudukan di Johor. Lama saya sembang dia, habis pula masa kita. Di Johor, semalam semua big player. Perdana Menteri turun, Presiden UMNO turun, Timbalan Presiden UMNO turun, naib Presiden UMNO berkumpul di Johor Bahru mengadakan pertemuan mesyuarat menentukan sebab pilihan raya negeri pasti akan diadakan. Menanti tarikhnya yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya pilihan raya. Dalam keadaan begitu tentulah banyak isu yang timbul. Jadi bagi UMNO, ia seharusnya kekalkanlah, tak usah fikir lagi. Dah berapa kali nak cakap. Saya pun heran juga Tok Mat ni satu hal lagi. Nak berlapik-lapik cakap sudah. Cakap terus terang, UMNO Barisan Nasional kali ni bertanding solo. Habis, clash. Tak payah lagi nak dilayan. Saya tak mau bercakap sebab kali itu nanti orang paham malah kat saya. Tak payah dilayan lah pimpinan-pimpinan lebay-lebay ni. Bercakap sana sekejap gini, sekejap begitu. Letakkan syarat gitu, letakkan syarat ini. Saya kadang-kadang rasa nak hantuk ke dinding lah bila dengar kenyataan daripada Datuk Hasni. Saya dah berhubung, dah berjumpa dengan Timbalan Presiden PAS, menawarkan pada PAS 4 kursi, tapi mereka nakkan 12 ke 15. Sedangkan waktu pilihan raya dulu tu PAS cuma menang 1 kursi saja, yang lain semua guyup, hilang orang pertaruhan. Nak minta, lepas tu keluar pula kenyataan bahawa UMNO ni tamak, nak lebih banyak kursi. Saya hantuk ke dinding lah kepala saya. I really cannot brain lah this type of people. Dia sebab tak payah nak berunding lah. Dan hari ini juga, parti pimpin Pakatan Harapan, mereka telah mengadakan mesyuarat jelas, dan Pakatan Harapan menolak kehadiran ataupun sebarang usaha untuk membawa Parti Peribumi Bersatu menyertai Pakatan Harapan, kerana menurut kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada kelayakan, tak ada merit untuk diorang menyertai Pakatan Harapan. Malu, sedangkan Parti Muda iaitu Syed Saddiq diterima. Memanglah Syed Saddiq dah jumpa dengan Lim Kek Siang, dengan DAP, diterima. Tapi Pakatan PPM tak diterima. Saya gelak itu. Dan katanya kalaulah Syed Saddiq Parti Muda ni dapat menang banyak kursi, maka dialah calon Menteri Besar di Johor. Dalam waktu yang sama, Parti Keadilan pula menamakan Dr. Mazli yang bakal diletakkan bertanding di kursi Dun Layang-Layang. Ini berentaplah dia dengan On Hafiz, mantan sisa politik kepada Usyamuddin Tun Hussein On di Layang-Layang. Katanya kalau menang Pakatan Harapan, calon Menteri Besar di Johor adalah Dr. Mazli. UMNO tentulah lain tak bukan adalah Datuk Hasni. Jadi sekarang ni saya nampak sudah pasti ada tiga penjuru akan berlaku di Johor. Dan UMNO saya nak harap pada pimpinan lah,
Sekarang ni let's concentrate. Sebab tu saya tengok ada kenyataan daripada bahagian Biro Penerangan Barisan Nasional, Yang Berhormat Datuk Samsul Nasara membuat kenyataan, berusaha memberi penjelasan. Cuma ramai ahli-ahli UMNO peringkat di Johor tanya mana pergi Ketua Penerangan UMNO. Hilang dari radar. Jadi saya harap Presiden kena tengoklah benda begini. Presiden kena perhati industri. Sudah-sudahlah, saya kata. Banyak kita ada orang yang boleh kita lantik sebagai Ketua Penerangan. Sebab ini dalam peperangan ni. When we are in the mid of the war, the information chief is the most important. Kalau dia tak ada, hilang daripada radar di Johor, tu apa ceritanya? Presiden, Perdana Menteri pun turun. Perdana Menteri sendiri turun berbincang di Johor, di Saujana. Kenapa pula apa hebatnya Ketua Penerangan ni? Saya cakap terus terang lah, saya memang tak berkenan lah perangai budak ni macam ni. Merasakan diri tu besar sangat. Tapi berbalik pada kedudukannya, saya melihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dilontarkan agak rasional bahawa UMNO boleh menang sebenarnya, bukan tak boleh menang, tapi mesti mempunyai roh perjuangan. Malahan untuk kerusi Bukit Gambir dalam kawasan Paguh pun boleh menang balik. UMNO boleh. Sebab itu saya tengok ada satu tulisan saudara, itu tulisan daripada Dr. Muhammad Azam Rauzan. Beliau lah merupakan mantan, dulu pernah jadi wakil rakyat Dun Penawar. Dia kata Johor ini adalah tiang seri UMNO. Cuma saya nak bagi tahu sedikit fakta. Masa PRU 14 dulu, dari 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor, UMNO bertanding 15 kerusi, 56. Menang 19, melompat 3. Mana di Johor ada lompat, ada katak, mereka melompat. Kemudian DAP bertanding 14, dia menang 14. Kena lihat saudara, 14 kursi dia bertanding, 14 dia menang, dia sapu. Amanah bertanding 12, dia menang 9. PKR meletakkan 12 calon, dia menang 5. PAS bertanding 41, cuma menang 1, dan calon bebas semua kalah. 6 kursi. Kemudian dalam keadaan begitu, Johor di sebenarnya ada 15 kawasan parlimen yang dianggotai kebanyakannya adalah penghuni-penghuni daripada Felda, dan 24 DUN yang ada kawasan Felda. Dan ini berarti ia membabitkan sejumlah 72 tanah rancangan Felda, iaitu 42 tanah rancangan Felda yang terletak di Felda wilayah Johor Bahru, dan 30 rancangan Felda terletak di wilayah Segamat. Kalau dalam PRN dulu Johor kali ini, BN menang 24 DUN dalam Felda tersebut, berartinya 2/3 dalam tangan. So, kena usahakanlah. Sebab itu, isu calon anak tempatan, calon fresh, calon dari kalangan anak-anak Felda, isu tempatan, track record kita mesti diwawarkan. Sebab itu saya katakan pentingnya Ketua Penerangan. Jadi tulisan daripada Dr. Muhammad Azam Rauzan sebab dia kata kata-kata yang dari pemimpin PBM dan pihak pembangkang, terus jemaah DAP dan Amanah, kenapa mereka tiba-tiba takut pada bayang-bayang? Mereka sendiri nampak seolah macam ada hantu jemalang. Itu dia kata, yang ada. Mana pergi suara kejantanan anda? Malah kata Dr. Azam tadi, dia kata sebagai seorang veteran dan mantan adun Johor, dia rasa agak janggal kalau saya tak mengulas perihal politik Johor yang sedang diambang pilihan raya. Johor sekali lagi menjadi spotlight. Macam-macam lah orang mengulahnya. Rata-rata datang dari pemimpin yang kepelbagaian. Dia kata paling melucukan, dia kata datang seorang Yang Berhormat PBM dari Dun Permas, iaitu Yang Muhammad Zakaria. Dia mengatakan jangan jadikan rakyat Johor bahan ujian jika diadakan PRN. Jadi tiba-tiba dia kata jadi macam tu pula. Walhal beberapa bulan lalu dia sendiri ugut nak tarik sokongan pada kerajaan Johor yang sedia ada. Inilah contohnya politik tembolok. Kata doktor ni tadi, PRN Johor kali ini adalah ujian besar bagi UMNO. PRN kali ini adalah ujian besar bagi UMNO dan Barisan Nasional. Selepas kita menang di Melaka, ya saudara, soal retorika politik kena diketepikan. Sebalik segala kemenangan, kena ingat bahawa UMNO itu lahirnya di Istana Johor. Takkanlah kali ini UMNO tewas sekali lagi di Johor.
Jadi warga UMNO mesti berusaha sebaik mungkin untuk memastikan maruah dan martabat UMNO ditebus kembali. Walaupun kita tengok Pakatan Harapan telah pun mengadakan pertemuan bahawa kali ini Parti Keadilan dia tidak akan menggunakan logo PH. Itu ketetapan daripada pertemuan mereka petang tadi. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata bahawa kali ini calon-calon daripada Keadilan akan bertanding menggunakan logo Keadilan. Berapa orang tak tahu lagi. Kemudian Pakatan Harapan terdiri daripada DAP, Amanah dan Muda. Itu parti baru. Mereka akan menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi soal Perikatan Nasional bersatu dengan PAS terpulang. Kita tak nak campur dah. Saya mengharapkan agar pimpinan UMNO tak payah layan lah. Sudahlah Dr. Presiden. Let's move, let's concentrate. Sebab kita ada di hadapan kita ni matlamat kita untuk menunjukkan kembali kestabilan politik di Johor. Saya melihat sepanjang Datuk Hasni jadi Menteri Besar, tak ada pun benda-benda yang menimbulkan keluh kesah rakyat. Rakyat senang, warga Johor senang, Istana Johor senang. Jadi tetapi masalahnya apabila dibawa ke dalam Dewan, kita dalam keadaan yang rapuh. Kita mengharapkan ehsan daripada orang yang tak bersetuju dengan kita. Jadi sebab itu terpaksalah diadakan pilihan raya. Dalam keadaan sekarang ini, mudah-mudahan ke semua tempat-tempat yang kita letakkan calon itu bakal memperoleh kemenangan. Saya dah tengok bahawa daripada 56 kursi itu, kalau UMNO sebagaimana yang dinyatakan oleh Tok Mat akan bertanding di 42 kursi Dewan Undangan Negeri itu, saya berkeyakinan setakat 33 ke 37 kursi itu, insya-Allah UMNO boleh menang. Anda boleh kata apa saja. Anda boleh kata saya bermimpi ke, boleh katakan saya buruk sangka ke, boleh kata apa saja, tak ada masalah. Sebab itu saya kata prinsipnya kita mesti bersetuju atau tidak bersetuju. Jangan pula kata ini peramal menuju 14. Tidak, saya melihat daripada data-data yang saya ada. Kalau anda sayangkan parti anda, sama ada anda daripada Parti Keadilan, anda daripada Pakatan Harapan, anda daripada Perikatan Nasional, rasa parti anda nak bekerjalah. Saya berkerusuhan, saya cakapkan kalau UMNO mengurus pilihan raya negeri Johor kali ini dengan baik, sebaik mungkin, turun ke gelanggang, menyatakan kepada rakyat ini matlamat kita dan sebagainya, UMNO mampu untuk mencapai antara 33 ke 37. Jangan saudara sangka saya itu mimpi. Itu bukan satu argumen. Argumen saya sebab rakyat dah letih. Rakyat mahu menuntut kestabilan politik. Berdasarkan kepada itu, banyak kursi-kursi di Dewan Undangan Negeri dalam negeri Johor, khususnya dalam kawasan Felda ini, mereka nantikan satu kestabilan politik kerana mereka mahu meneruskan kehidupan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.